Zoom meeting bersama dengan pesakit bulan Januari. Intake yang pertama lah, boleh saya katakan minggu pertama 1 bulan 1, sinarai pesakit-pesakit yang telah hadir di Pendang ataupun di Batu Cave telah dimasukkan dalam satu grup, dan mulai sesi inilah tuan-tuan dan puan-puan dapat bersemuka dengan Datuk Seri, insyaAllah. Jadi sebelum kita mulakan majlis pada malam ini, insyaAllah kita buka majlis kita dengan baca Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada semua. Okey, saya minta Datuk Seri on video. Datuk Seri, Ustaz. Tu dia sebab apa orang nak jumpa muka ni. Okey, baik. Saya kata orang tu, saya perkenalkan diri saya lah. Mungkin di Pendang, Kedah tak kenal saya. Yang mana di belah utara yang pergi ke pusat rawatan di Pendang tak pernah jumpa saya dan tak tahu saya siapa. Nama saya Amiruddin binti Ahmad. Saya yang akan menguruskan pusat rawatan Islam Darul Ruqyah di Sunway Batu Cave, Selangor. Okey, itu saya perkenalkan diri saya lah. Jadi sementara tu Ustaz, saya mohon Ustaz kita ambil dalam masa 2-3 minit ni perkenalkan diri Ustaz dan juga pengurus bagi cawangan Pendang Kedah, sebab mungkin orang utara dapat jumpa tapi yang di Kuala Lumpur ni tak kenal siapa pengurus dia, Puan Nur Aisyah tu dengan Ustaz saya. Perkenalkan diri, ramai tertanya-tanya sebab mereka hanya kenal Ustaz melalui FB dan mulut ke mulut saja, kebanyakan yang mana saya jumpalah. Okey, saya serahkan pada Ustaz dalam masa 2 minit saja Ustaz. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Cik Amir. Seterusnya kepada pesakit-pesakit baru pada tahun 2022. Saya difahamkan dalam ni ada lebih kurang 10 orang di mana pesakit di Pendang pada hari Sabtu hari itu ada lebih kurang 12 orang. Di KL ada berapa orang Cik Amir? 5 orang kan? 5 orang, ya betul. 5 ataupun 6 orang. Ya. Jadi pada malam ni saya perkenalkan diri saya dulu. Saya Ustaz Muhammad Suhaimi bin Razali ya. Saya berasal daripada Pendang, Kedah, Darul Aman. Saya adalah pengasas Pusat Rawatan Islam Darul Ruqyah lah. Jadi Pusat Rawatan Islam Darul Ruqyah ni ada pada 2 tempat. 2 pusat rawatan saya, satu di HQ di Pendang, Kedah dan satu lagi di Sunway Batu Cave. Hanya ada 2 sahaja tempat pusat rawatan disebabkan kerana keterbatasan masa lah buat masa sekarang ni. Jadi untuk pengetahuan semua, pusat rawatan ni baru saja beroperasi selepas daripada PKP tu. Lebih kurang setahun saya tidak beroperasi rawatan secara offline. Kebanyakan semuanya saya buat secara online. Tapi untuk tahun 2022 ini saya menggabungkan 2 konsep secara offline dan secara online. Cuma secara online ni kemungkinan besar kita akan gunakan hampir 80 hingga 90% kaedah rawatan kita akan menggunakan online. Dan pada malam ini tuan-tuan dan puan-puan yang duduk dalam program ini adalah merupakan program pertama kita tuan-tuan dan puan-puan. Sudah tentulah pada malam ini kita akan buat satu uji kaji untuk memberi rawatan yang terbaik. Jadi saya itu saja dulu Cik Amir. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Minta Puan Nur Aisyah perkenalkan diri bagi pengurus bahagian Pendang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aisyah binti Zainal sebagai pengurus untuk negeri Kedah. Saya merupakan isteri kepada Ustaz Suhaimi. Yang tu saja kot. Okey, tak apa. Okey, terima kasih Puan Aisyah. Okey, baik. Saya terus saja Ustaz kita buat satu penerangan secara ringkas mengenai kaedah rawatan dan sebagainya. Kemudian kita akan buka sesi soal jawab pesakit dengan Ustaz. Sebab apa kita faham setiap pesakit ini kalau boleh nak jumpa Ustaz, tak kira lah sama ada di Pendang ataupun di Batu Caves. Dan juga kalau kita menggunakan konsep yang lama tu,
Okay. Seorang pesakit Ustaz akan jumpa hampir 1 hingga 2 jam. Bermakna satu hari Ustaz boleh jumpa pesakit hanya 4 ataupun 5 orang. Jadi apakah dengan cara mengubahkan konsep kaedah bersemuka ni akan kata orang tu boleh meluaskan lagi ataupun boleh meramaikan lagi pesakit dapat berhubung terus dengan Ustaz. Maksudnya dia ada priority card. Dia ada priority je, dia dapat direct jumpa kat Ustaz, tak kira melalui Zoom ataupun bersoal jawab dalam WhatsApp group pesakit Januari 2022 ni. Okey Ustaz, minta pencerahan sedikit. Okay, terima kasih lagi sekali kepada Cik Amir. Okey, untuk pengetahuan semua, sebenarnya untuk proses rawatan ni pada tahun 2018 kebetulan kesihatan saya tidak mengizinkan. Jadi saya tidak beroperasi di Batu Cave. Agak lama lah juga saya tak turun padang. Kemudian tahun 2020 saya pergi ke Batu Cave untuk merawat, tapi saya tidak menggunakan sistem untuk jampi terus dekat badan pesakit. Jadi kebetulan pula pada tahun lepas kita ada PKP, jadi tak boleh kita nak buat jampi direct di badan. Satu. Kemudian yang kedua, saya buat rawatan sekarang ni saya tukar daripada segi konsep. Maknanya saya tidak jampi kepada pesakit direct. Kenapa saya tak jampi direct? Sebab jika saya jampi direct kepada pesakit, pertama sekali jampi saya tu hanya akan mengambil masa lebih kurang, contoh kalau saya baca Fatihah tu saya hanya boleh baca sekali, 2 kali, 3 kali jampi dalam badan pesakit. Kadang-kadang jampi itu menyebabkan boleh berlaku out of control. Berlaku tidak sedar diri, meracau, tak sedar diri dan sebagainya. Akhirnya, pertama sekali kita nak pegang ramai. Yang keduanya, kita nak pulih ambil masa seorang 2 sehingga 3 jam. Maknanya kalau konsep itu saya buat, setiap pesakit itu hanya boleh berjumpa dengan saya lebih kurang satu hari 5 hingga 6 orang. Paling tinggi pun 10 orang. Kalau 10 orang pun kalau 3 jam dah 30 jam. Itu satu. Yang keduanya, bila diorang nak buat rawatan, sudah tentulah diorang akan datang setiap hari untuk terapi selama 21 hari ataupun 14 hari. Jadi ada kemungkinan dan keberangkalian untuk jumpa saya tu dia jadi, kita panggil apa? Dia jadi tempat tu akan jadi sesak. Apatah lagi sekarang ni dengan SOP daripada kementerian dan sebagainya. Atas dasar itu, saya mengubah kaedah rawatan saya dengan cara jika tuan-tuan dan puan-puan mendapatkan rawatan dekat saya menyediakan alat bantu. Saya tidak namakan ubat sebab bila ubat nanti dia ada akta pula dengan KKM. Jadi saya hanya menyediakan alat bantu dan alat bantu itu saya buat satu pendekatan di mana alat bantu saya itu saya jampi dengan ayat-ayat ruqyah dalam kuantiti yang banyak. Kuantiti itu kita namakan dos. Kalau doktor dia ada dos dia, tinggi rendah, maka dos untuk rawatan gangguan ini kita memasukkan bacaan yang begitu banyak. Jadi saya masukkan dalam alat bantu saya untuk memudahkan proses pertama untuk dapatkan rawatan yang lebih berkualiti, disebabkan kerana lagi banyak kita jampi masuk dalam produk tu sebenarnya dia lagi bagus. Jadi saya tukar sedikit pendekatan untuk tahun 2022 ini bagi memberi peluang kepada semua masyarakat Islam untuk mendapatkan rawatan bersama dengan saya. Sebab itu semalam tuan-tuan datang ke pusat rawatan saya sama ada di Pendang ataupun di Batu Cave berjumpa dengan Cik Amirul. Kita hanya buat taklimat ringkas untuk beri maklumat. Tapi hari ini baru kita bagi taklimat secara penuh. Dan kita memberi 2 ruang kepada tuan-tuan dan puan-puan. Satu adalah melalui WhatsApp. Yang kedua melalui taklimat macam ni untuk tuan-tuan mendapat maklumat berkaitan dengan gangguan, mendapat maklumat berkaitan dengan apa yang perlu tuan-tuan buat. Cuma apa yang saya nak fokuskan dekat sini, kebanyakan yang datang jumpa saya semalam berdasarkan borang scan. Jadi siapa sahaja yang datang semalam, borang scan ni dia wajib isi. Okey, borang scan ni sebenarnya adalah borang untuk kita mengenal pasti gangguan yang ada di dalam badan seseorang. Borang ini sangat penting untuk saya untuk kenal pasti tahap gangguan yang ada di dalam badan tuan-tuan dan puan-puan. Sebab untuk kita nak tahu tahap badan tuan-tuan dan puan-puan ni ada gangguan ataupun tidak, apa mekanisme yang perlu kita guna pakai untuk kita nak jadikan kayu ukur.
Ada orang dia gunakan jin juga nak tahu gangguan ada dalam tubuh badan. Tapi sebab kita perubatan Islam, maka kita tidak menggunakan kayu ukur daripada khadam. Maka ini adalah merupakan modul PhD saya yang saya guna pakai untuk kita nak tentukan satu piawaian gangguan pada tubuh badan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi untuk mendapat maklumat dengan lebih detail, pengajian-pengajian saya nanti saya akan terangkan satu persatu. Kalau contohlah macam susah tidur malam tu kenapa dikaitkan dengan gangguan. Kalau kita mimpi tu kenapa dikaitkan dengan gangguan. Saya tak akan mengajar dalam ni sebab bagi saya dalam ni saya hanya fokus untuk kita buat rawatan. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan datang jumpa saya, tuan-tuan dah tahu dah tuan-tuan ada gangguan. Dengan cara dan kaedah, tuan-tuan datang scan dengan saya. So dengan scan itu tuan-tuan dah dapat keputusan scan. Dengan keputusan scan itu, kami di pusat rawatan membekalkan satu kad. Kad itu sebab pertama sekali, kad itu adalah ukuran tuan-tuan dan puan-puan. Apa ukuran dia? Tuan-tuan datang rawatan tu bila? Tu tarikh dia. Yang keduanya kita nak tengok produk apa yang tuan-tuan guna pakai. Maknanya ubat apa yang tuan-tuan pakai. Yang ketiganya saya nak kena tengok juga daripada segi peratusan. Peratusan itu maknanya faktor gangguan yang ada dalam badan tu dia masuk melalui apa? Melalui dalaman satu, melalui luaran satu. Itu semua kayu ukur. Jadi daripada tiga benda ini, lepas tuan-tuan dan puan-puan guna pakai ubat saya dalam masa 21 hari, maka sudah tentulah kita nak melihat keberkesanan rawatan itu kesan ataupun tidak. Jadi kali kedua nanti, tuan-tuan bila datang ke pusat rawatan, maknanya saya akan tengok melalui kad tadi. Tuan-tuan dah tak isi dah borang scan tadi. Kad tadi saya akan tengok, nak tengok sama ada tahap gangguan tuan-tuan dan puan-puan turun ataupun tidak. Kalau tak turun, kita akan masuk fasa kedua. Fasa kedua tu insya-Allah minggu depan saya akan terangkan, iaitu berkaitan dengan rawatan untuk fasa kedua. Jadi pada malam ni saya nak fokuskan berkaitan dengan SOP rawatan di pusat rawatan ni. Maknanya kaedah pertama pada malam ini iaitu pertama wajib kita kena scan. Siapa yang tak buat scan tak boleh dapat rawatan dengan saya. Kenapa tak boleh pula Ustaz? Sebab tidak ada kayu ukur. Macam tuan-tuan dan puan-puan sakit. Tuan-tuan pergi farmasi, tuan-tuan cerita sakit tuan-tuan dan puan-puan, maka farmasi bagi ubat. Itu standard pengamal perubatan biasa. Bagi saya ada standard piawaian saya sendiri. Kalau dalam istilah doktor tu kita panggil doktor pakar. Jadi dengan kepakaran yang saya ada tu, saya perlu mendiagnosis kes tuan-tuan dan puan-puan sebelum saya memberi alat bantu ataupun ubat-ubatan saya. Jadi sebab itu saya kata, kalau sekiranya tuan-tuan boleh buat sendiri, tuan-tuan baca Quran, tuan-tuan buat amalan, tuan-tuan dah berjaya, tuan-tuan tak perlu datang jumpa saya. Kalau tuan-tuan dah jumpa pengamal perubatan lain, cerita pasal saka, cerita pasal sihir, tuan-tuan dah tak perlu datang jumpa saya. Kebanyakan yang datang jumpa saya, mereka yang dah merawat di banyak tempat tapi tak lega. Disebabkan tidak lega itu, maka bila datang kepada saya, maka saya menggunakan kepakaran yang saya ada. Dengan kepakaran yang saya ada tu, saya tak mau cerita banyak. Sebab tuan-tuan dah tahu dah yang tuan-tuan ada gangguan. Berubat berpuluh-puluh ribu, dah bertahun dah berubat. Tapi kenapa tak lega? Maka saya menyediakan satu solusi. Hasil daripada 20 tahun pengalaman saya dalam merawat dan hasil daripada saya merawat hampir 200,000 orang, maka saya menyediakan satu SOP rawatan. Maknanya saya menyediakan satu rel. Yang mana kalau tuan-tuan follow ikut rel ini, maka ianya akan dapat membantu tuan-tuan dan puan-puan untuk memberi penyembuhan terhadap kebocoran gangguan ke dalam tubuh badan tuan-tuan dan puan-puan. Itu saja dulu Cik Amirul. Okey, terima kasih Ustaz. Baik, seterusnya. Kalau kita tengok sejarah, sebab saya mengikuti Pusat Rawatan Islam Darul Ruqyah sejak tahun 2017, konsep dia masih mengekalkan minuman, mandian dan juga sapuan. Cuma pada tahun 2022 ni ada sikit kata orang tu kelainan daripada segi sapuan sebab kita tak menggunakan wangian. Jadi Ustaz boleh beri tekankan kaedah rawatan yang terdahulu iaitu selama 14 hari dan pada tahun 2022 ni kita lebih menjurus kepada rawatan untuk 21 hari. Ustaz minta pencerahan. Okey, terima kasih kepada Cik Amir. Okey, untuk tahun 2022 ini,
saya menyediakan satu kaedah, iaitu kaedah minum, mandi dan sapuan. Kalau kita melihat kebanyakan pengamal perubatan Islam, dia akan menggunakan konsep mandi dan minum. Cuma mandi dan minum ini ada yang buat dalam bentuk biasa, di mana kena bawa limau, kena bawa air kolam masjid. Itu masing-masing punya cara. Saya tidak menggunakan konsep limau itu sebab ianya mengambil masa yang panjang untuk saya jampi. Maknanya tuan-tuan kena bawa buah limau dekat saya. Kalau dulu saya buat limau nipis 21 biji, limau purut 28 biji. Kemudian bila tuan-tuan nak guna pula, dia punya tata cara untuk potong buah limau tu kena ikut dia punya tata cara dia. Kemudian kalau limau tu rosak katakan 1 biji, tuan-tuan kena ulang daripada awal. Maknanya 14 hari kena ulang balik. Jadi proses itu dia mengambil masa yang agak panjang. Jadi saya cuba tukar kaedah itu daripada menggunakan limau asli, saya menggunakan limau yang mana dia buat dalam bentuk ekstrak, minyak ataupun buat dalam bentuk ekstrak air. Jadi konsep tu kita ambil kira tujuan untuk memudahkan pesakit mendapatkan rawatan. Peringkat awal dulu saya nak buat ekstrak yang boleh dipost, bukan dalam bentuk cecair. Tapi setelah saya buat pengkajian, dalam bentuk macam tu dia lambat larut. Jadi saya terpaksa juga buat dalam bentuk cecair. Jadi daripada segi kaedah rawatan, bila saya buat rawatan, saya nak kena fikirkan bagaimana cara untuk pesakit guna pakai. Maknanya nak mudahkan, tak perlu bawa limau, tak perlu cari air kolam masjid. Jadi saya cuba buat benda yang paling mudah. Kemudian saya upgrade daripada 14 hari kepada 21 hari. Kenapa? Kalau 14 hari ni kita kena buat berturut-turut, tak boleh selang. Tapi kalau 21 hari ni, kalau kita terlupa, tetap boleh sambung hari dia. Jadi tujuan kita buat tu adalah untuk memudahkan pesakit. Sebab berdasarkan kepada Al-Quran, urkud birijlika haza mu'tasilun baridun wa syarabun. Konsep untuk rawatan gangguan ni adalah konsep minum dan mandi. Sebab itu kadang-kadang orang tanya saya, Ustaz, produk yang Ustaz pakai ni produk apa? Dibuat daripada apa? Saya kata kat dia orang, sepatutnya persoalan itu tak perlu ditanya. Sebab kalau tuan-tuan pergi jumpa doktor, kan tuan-tuan ambil ubat daripada doktor, takkan tuan-tuan nak tanya doktor, ubat apa yang doktor bagi ni? Kalau tuan-tuan nak tahu berkaitan dengan ubat itu, maknanya kena buat penyelidikan, kena mengaji bahagian kedoktoran. Sebab itu saya menyediakan platform untuk mengaji ni, kita buat kursus. Untuk mengaji kita buat seminar. Jadi dalam ni kita hanya nak fokus untuk tuan-tuan buat rawatan, di mana dikategorikan kenderaan badan tuan-tuan ni ibarat kenderaan. Sekarang ni sedang rosak, sedang sakit. Maka dengan kepakaran yang saya ada ni, saya nak cuba bantu tuan-tuan dan puan-puan agar dapat menyelesaikan masalah. Semalam saya tengok dekat borang scan saya ni, dan borang scan yang Cik Amir hantar dekat saya tu, keputusannya sangat-sangat dahsyat lah, terutama di Kedah. Sebab dia punya persen 60 sehingga 70%. Jadi kalau 60-70% ni boleh dikatakan gangguan yang very high. Kalau 80% dia dah pergi stroke ataupun sel kanser aktif dalam tubuh badan. Jadi kalau siapa-siapa yang dapat 60%, 70% tu maknanya dia punya paras tu agak paras bahaya. Jadi bila paras bahaya ni, jangan buat benda-benda tu try and error. Yakin betul-betul baru buat rawatan. Sebenarnya kalau ikut saya semalam, saya tak mau lagi nak bagi ubat ataupun alat bantu kepada tuan-tuan dan puan-puan. Biar tuan-tuan dapat taklimat macam ni, tuan-tuan yakin, tuan-tuan confirm nak buat rawatan, baru kita akan bagi alat bantu. Sebab alat bantu tu adalah kaedah yang saya buat untuk saya jampi pesakit supaya memudahkan urusan mendapatkan rawatan. Sebenarnya kalau tuan-tuan tengok kaedah saya, tuan-tuan tak perlu pun datang pusat rawatan. Semua buat secara online. Semua buat secara online. Dan kenapa saya tidak pilih untuk jampi terus di badan? Sebab kalau saya jampi terus di badan, maknanya tuan-tuan akan mengharapkan jampi itu daripada saya. Tapi kalau sekiranya tuan-tuan mengikuti betul-betul kaedah fasa rawatan saya, fasa rawatan pertama, fasa rawatan kedua, fasa rawatan ketiga sahaja, automatically tuan-tuan dah ada ilmu first aid yang tuan-tuan boleh jampi sendiri. Kalau tuan-tuan ikuti betul-betul. Jadi saya sekarang ni tujuan saya adalah nak repair dulu tuan-tuan, bagi kereta tuan-tuan boleh jalan. Dah boleh jalan nanti baru tuan-tuan menggunakan konsep penjagaan. Tapi daripada hasil scan saya semalam, kalau di sebelah Kedah ni, kebanyakan saya tengok gangguan tu sangat-sangat very high, sangat-sangat tinggi. Jadi kalau sangat-sangat tinggi, rawatan hanya buat ala kadar, ianya tidak akan jalan. Dia akan buang masa tuan-tuan, dia akan buang duit tuan-tuan dan puan-puan. Jadi rawatan ni dia tak boleh try and error. Rawatan ni kena benar-benar yakin bahawasanya Quran itu memberi syifa kepada kita. Wallahualam.
Okey, terima kasih Ustaz atas penerangan yang diberikan. Baik, saya nak tengok balik kepada kaedah rawatan dan juga alat bantu yang dibekalkan. Kalau kita lihat untuk penggunaan pagi dan petang, okey, sekiranya pesakit tak dapat melakukannya pada sebelah petang, kalau konsep 14 hari dulu kita boleh lakukan selepas waktu malam, iaitu yang terbaiknya selepas azan isyak. Kita kurang sesuai digunakan sama ada minum, mandi dan juga sapuan tu semasa waktu maghrib. Jadi saya minta pencerahan daripada Ustaz bagi konsep 21 hari ini, sekiranya pesakit tidak dapat melakukan rawatan pada sebelah petang, boleh atau tidak dilakukan selepas selepas azan isyak tu. Terima kasih Ustaz. Okey, terima kasih. Pertama sekali sebelum terlupa, rawatan saya tu minum, mandi dengan sapu tu kalau dapat saya tunjuk contoh sikit. Okey, contoh tuan-tuan, minum, mandi dan sapu. Contohnya untuk minum pada waktu pagi, saya gunakan DRQ2. DRQ2 ni minum untuk waktu pagi. Jadi bila kita nak minum, dia punya konsep dia gunakan air suam. Sebab konsep ni dia minyak. So dia minyak ni dia akan larut. Dan kenapa saya buat dengan konsep minyak ni? Pertama sekali, kalau minyak boleh digunakan untuk air mati. Air mati ni maknanya nak buat melalui teh, kopi, Milo semua boleh. Kalau air penawar, air kosong biasa lagi boleh lah, tak jadi masalah. Satu. Yang keduanya, nak minum dia syarat mesti 3 titis. Kalau tuan-tuan minum pandai-pandai, katakan buat 5 titis ataupun 7 titis, bila dos dia tinggi, dia akan bagi kesan dalam tubuh badan kita. Jadi bila kita minum 3 titis campur air suam, lepas daripada minum saja, automatik kita kena buat mandian. Mandian ni saya buat di RQ4. Jadi kalau kita tengok pagi ni kita guna dia punya angka genap. 2 dengan 4. Jadi 2 dengan 4 ni, minum dengan mandi ni, kalau dapat, jangan diselang dalam jangka masa yang panjang. Maknanya kita minum dulu, lepas minum tu kita pergi buat kerja lah, kita tengok TV ke apa, baru nak mandi, tak cantik. Rawatan dia mesti berturut-turut. Maknanya lepas daripada minum, kita buat mandian, kemudian lepas mandian kita terus buat sapuan. Itu daripada segi tertib dia. Kalau tak ikut tertib, kalau saya cek nanti kaedah guna, maka berlaku kebocoran, maka dia tidak akan memberi kesan yang baik. Jadi kalau waktu pagi itu kita guna untuk minum saja, kemudian lepas minum kita buat untuk mandian, dia nombor 4, kemudian kita akan buat untuk sapuan. Sapuan ni kena fokus, tulang belakang, lubang pusat dan juga kening kanan, kening kiri. Kenapa saya letak tempat-tempat tulang belakang dan sebagainya, penerangan itu kalau nak belajar saya buat dalam kelas perubatan saya. Wallahu a'lam. Okey Ustaz. Waktu dia, lagi satu waktu dia. Waktu dia kalau dulu kita buat kalau minuman pagi, petang, malam. Tapi saya tengok pagi, petang, malam ni kebanyakan akan miss pada waktu petang. Betul. Kalau pagi ni kebiasaannya kita tak pergi kerja lagi. Jadi saya cuba buat pecahan iaitu pada waktu pagi dan pada waktu petang. Waktu yang terbaik kalau tuan-tuan nak minum, waktu yang paling baik biasanya lebih kurang waktu subuh lah. Itu waktu yang paling baik. Okey. Tapi kalau sekiranya tuan-tuan guna, maknanya kita bermula daripada subuh tu, dia boleh guna sampai sebelum masuk waktu asar. Itu kita panggil kategori pagi. Kalau petang, maknanya kita bermula daripada masuknya waktu asar, paling baik dia lepas solat asar. Lepas solat asar sampailah pagi besok sebelum subuh. Itu dikategorikan malam. Jadi kita punya masa yang panjang untuk kita buat. Ada masa-masa yang tidak dibenarkan untuk kita nak minum mandi sapu ni, terutamanya pada waktu maghrib. Sebab waktu maghrib tu waktu syaitan sedang keluar pergi kerja. Kalau dapat jangan kita mandi pada waktu tu. Maknanya kita balik kerja katakan pukul 7. Antara jam 7 sampai 8 malam tu jangan mandi. Kalau nak mandi tunggu waktu isyak baru kita mandi. Dan nak mandi tu pula ada orang balik kerja kadang-kadang nak mandi payah kalau ustaz nak mandi tengah-tengah malam ni.
Apa nak buat? Mudah saja. Air mandian tadi, sebab mandian tu kita kena pakai 3 titis campur dengan air 1 baldi buat bilasan. Kalau rasa nak mandi tu malah, nak mandi satu badan tu malah, memadai air yang dibuat tadi itu basuh anggota wuduk yang wajib saja. Basuh muka, kepala, tangan, kaki. Cukup. Kemudian ada orang tanya saya, kebanyakan perempuan. Waktu pagi Ustaz, kalau kami tak basuh rambut tak apa dah, kami tak memandi rambut. Tak apa. Rambut tak jadi masalah sebab rambut ni dia tak ada kaitan dengan kulit. Gangguan ni dia akan masuk melalui liang-liang roma. Jadi bila kita mandi tu, kita terus curah air dekat badan. Nak mula daripada bawah ke atas tak perlu ikut tertib. Sebab kalau saya bagi pendetilan, nanti akan menyusahkan tuan-tuan dan perempuan. Apa yang saya nak, biar air itu terkena di badan tuan-tuan dan perempuan. Yang pentingnya air itu tuan-tuan mesti gosok masuk ke seluruh tubuh badan tuan-tuan dan perempuan. Kenapa nak kena gosok Ustaz? Sebab dalam mazhab kita Imam Syafi'i, kalau kita mengambil wuduk, kan kita tak boleh tidak gosok. Kita mesti kena gosok. Baru dia sah wuduk kita. Kalau kita ambil macam tu saja, maknanya hanya mengalirkan air sahaja tanpa kita gosok, ianya tidak dibenarkan. Jadi konsep itu yang saya guna pakai dalam terapi. Jadi bila nak mandi tu, pastikan air itu kena pada kulit kita, kemudian kita gosok seluruh badan bagi dia masuk dalam liang roma kita. Jadi guna ikut cara yang betul, tuan-tuan akan rasa feel dia. Tuan akan rasa dia punya diri. Wallahualam. Okey Ustaz, saya berbalik pada penerangan yang sebentar tadi tu mengenai mandi, minum, mandi dan sapuan. Kalau kita ikut masa yang Ustaz nyatakan tadi selepas azan subuh untuk bagi bahagian pagi tu. Jadi bermakna selepas selesai je tamat azan, waktu subuh tu barulah pesakit tu dibenarkan minum, mandi dan juga sapuan, kemudian dia terus solat subuh. Betul begitu Ustaz? Kiranya masuk sahaja waktu subuh itu dia dah boleh buat. Cuma sebaiknya dia semayang dululah. Uruskan yang wajib dulu, bagi settle semua, baru kita mandi. Sama juga dengan waktu asar. Bila kita nak asar, sebaiknya kita semayang asar apa semua dulu. Lepas tu baru kita buat. Sebab bila kita semayang, aura kita terbuka. So bila aura kita terbuka tu, kita akan dapat membantu spirit kita dalam kita merawat. Ya, Cik Amir. Okey Ustaz, terima kasih Ustaz. Jadi mengenai kita faham mengenai cara titisan, iaitu 3 titisan dalam minum air suam. Ya. Kemudian bilasan tu maksudnya kita kena sediakan bilasan akhir tu di luar tempat kita mandi ataupun di luar tandas. Satu baldi air, kemudian kita akan masukkan 3 titisan. Ya. Kemudian diikuti dengan sapu di tulang belakang, pusat dan juga di kening. Ya. Sekiranya kita ni seorang Ustaz, nak sapu tulang belakang tu mesti susah kan. Kalau ada 2 orang, seorang tu boleh roll kat belakang dia. Tak ada masalah. Jadi kalau dia seorang, macam mana dia nak buat pada di tulang belakang tu? Tulang belakang yang saya masukkan itu adalah tulang sulbi. So, letak minyak dekat kita punya tangan ni, dah lebih kurang 2-3 titik. Kemudian letak saja dekat tulang sulbi tu, kita urut dekat tulang sulbi kita. Lepas tu kita tepuk-tepuk lah sikit. Kalau ada orang yang boleh letakkan minyak tu direct, maknanya daripada pinggul kita ke bawah, kita minta dia gunakan ibu jari, tolak daripada bawah naik ke atas. Sebab dia tujuan dia support oksigen naik sampai ke otak. Kalau sekiranya ada orang. Kalau tak ada orang, kita buat sendiri, letak tangan ni dekat minyak, lepas tu sapu saja kita punya tulang sulbi kita. Sebab tulang sulbi kita ni dia main peranan besar. Sebab apabila kita meninggal dunia pun, yang lain semua hancur, tulang sulbi tak akan hancur. Jadi kita pelihara tulang sulbi kita. Itu di antara sebab dia lah. Okey Ustaz, jadi kita dah ambil masa 30 minit penerangan secara ringkas. Jadi saya rasa elok kita buka sesi 30 minit berikutnya untuk soal jawab daripada pesakit. Sekiranya pesakit nak bertanyakan apa jua soalan, saya harap pesakit dapat mengenalkan diri, dari mana dan sebagainya. Terima kasih. Ada siapa nak kemukakan masalah, boleh on mikrofon. Tak ada yang nak tanya ke ataupun saya bertanya bagi pihak pesakit? Lagi satu saya nak bagi maklumat. Okey, peserta ni, pesakit-pesakit kita pada bulan Januari ini, maknanya sekarang ada lebih kurang dalam, kita ambil lah contoh 18 orang.
Okey, 18 orang ni maknanya minggu depan saya akan buat juga penerangan yang macam ini. Jadi minggu depan tuan-tuan dan puan-puan yang panggil peserta pesakit pada hari ini boleh ikuti juga sebab kami akan bagi link juga. Sebab apa? Sebab bila tuan-tuan dan puan-puan guna alat bantu saya dalam masa seminggu, keberangkalian, ada tindak balas, ada benda apa-apa yang tuan-tuan nak tanya, boleh tanya pada 2 platform. Satu dalam Zoom ni, yang keduanya boleh tanya direct dalam kita punya WhatsApp. Cuma kalau tuan-tuan WhatsApp saya secara personal, saya lambat nak jawab sebab personal saya tu beratus mesej masuk. Jadi kalau tuan-tuan WhatsApp dalam peserta pesakit ini, saya akan cepat jawab. Sebab tu kami buat medium ini untuk bantu tuan-tuan dan puan-puan. Maknanya kita tak lepas tuan-tuan. Bukan tuan-tuan datang ambil ubat, tuan-tuan balik macam tu, tidak. Saya buat platform ini pertama nak mudahkan urusan. Tuan-tuan tak payah tunggu dekat pusat rawatan. Tuan-tuan tak payah datang pusat rawatan. Kalau dulu kena datang pusat rawatan daripada pagi, jumpa saya petang, jumpa pun tak limat macam ni juga saya bagi. Kenapa kita nak buang masa kita? Jadi kita kalau boleh nak rawat ini biar dengan cara dan kaedah yang betul. Pertama yang penting tuan-tuan dan puan-puan, kalau dapat saya tak larat nak bagi penerangan. Seorang-seorang, sebab seorang kadang-kadang ambil masa sejam, kadang-kadang 2 jam. Kalau berlaku histeria sampai 3 jam. Saya tak larat tuan-tuan dan puan-puan. Orang boleh bayar masa saya, tapi saya tak boleh nak bayar masa saya untuk berkhidmat pada orang ramai. Disebabkan kalau tuan-tuan perasan, rawatan saya ni 1 hari je saya bagi ruang untuk saya buka nak rawat orang. 6 hari lagi saya guna untuk terapi dalam produk saya. Jadi agak berbeza dengan pusat rawatan lain. Pusat rawatan lain buka 6 hari. Jampinya 1 hari. Sebab konsep mereka meniaga. Konsep saya nak bantu orang yang betul-betul nak rawat. Jadi bila kita nak masukkan zikir dalam ini, kita kena masuk dalam kuantiti yang banyak. Sebab itu tuan-tuan jangan tengok ustaz produk ni kecil dan sebagainya. Tuan-tuan kena tengok macam batu permata. Kalau berlian itu dia lagi mahal. Sebab apa? Sebab value ataupun nilai dia. Sebab itu kalau orang tanya saya, produk orang boleh buat. Pengisian dalam produk itu orang tak boleh buat. Jadi sebab itu saya kata kalau kereta tuan-tuan dah rosak itu, tuan-tuan jangan fikir lagi. Nak buat apa, yang penting tu kena perbaiki dulu kereta. Selagi tuan-tuan boleh buat sendiri, tuan-tuan buat. Saya tidak menjadi masalah. Okey, Jamil. Okey Ustaz, ada yang bertanya kat saya lah, WhatsApp saya. Mereka dah gunakan alat bantu ni, dia ada berlaku tindak balas. Jadi apa perlu mereka buat? Mereka dah gunakan 3 titisan pada minuman, 3 titisan pada bilasan tu. Tiba-tiba mereka ada rasa tindak balas pada tubuh badan mereka. Jadi apa patut mereka buat seterusnya? Okey, macam ni. Pertama sekali, kalau tuan-tuan guna baru sehari, baru 2 hari, tindak balas itu dia kadang-kadang bukan tindak balas pada alat bantu ataupun ubat saya. Sekurang-kurang tuan-tuan guna pakai sekurang-kurangnya seminggu, maknanya 7 hari. Baru kita boleh tahu adakah ianya ada kaitannya dengan alat bantu kita. Sama ada overdose ataupun tidak. Jadi pakai dulu dalam masa 7 hari. Kalau dalam masa 7 hari itu tuan-tuan pakai, contohnya minum. Tuan-tuan pakai 3 titis. Campur dengan air suam, ada tindak balas. Maknanya minggu yang kedua nanti, maknanya hari ke-8, jangan guna 3 titis. Gunakan 2 titis ataupun 1 titis. Paling baik kurangkan 1 dos dulu. Pakai 2 titis. Dan kena ingat, kalau minum 2 titis, mandi pun wajib pakai 2 titis. Kalau tidak nanti dia overdose. Itu yang saya duk cadang nak bagi penerangan malam ni agar tuan-tuan tahu cara guna. Gunakan dulu 1, kurangkan 1 titis, kemudian guna selama kita panggil 2 minggu yang kedua, maknanya 14 hari lagi lah. Mana 7 hari pertama, guna lagi 7 hari. Kemudian kalau guna pun masih lagi kita panggil ada tindak balas selepas 14 hari. Apa perlu kita buat? Boleh guna selang-selang. Maknanya hari ini guna, esok tak guna. Lusa guna, tulat tak guna. Cuma hari itu mesti kena genap juga 21 hari. Jadi terapi ni dia syarat dia 21 hari. Selang tak selang ke itu urusan tuan-tuan dan perempuan. Maknanya bila tuan-tuan selang, gangguan tuan-tuan tu kuat.
Jadi bila gangguan kuat, tuan-tuan jangan ambil pendekatan tak mau makan ubat. Tak selesai masalah. Kan, tuan-tuan jumpa doktor, doktor bagi ubat. Tuan-tuan makan ada tidak balas. Tuan-tuan jumpa balik doktor, doktor akan kurangkan dos pada ubat tadi. Doktor tak bagi tinggal. Macam itulah juga dengan dos kerohanian ini. Dos kerohanian ini. Sebab itu kalau Cik Amir dan juga peserta-peserta perasan, kenapa bila saya buat air penawar, saya ada sukatan dia 5 liter, 1,500, 500 ml. Kenapa ada sukatan? Saya buat itu sebab tak mau bagi berlakunya overdose. Kita hari ni kita buat tak ikut overdose. Kadang-kadang kita baca Quran sampai 30 ayat Quran. Kita minum pula tak ada sukatan. Jadi dia jadilah overdose. Kita duk heran. Pasal apa bila kita makan ada tindak balas yang kuat. Jadi untuk membalancekan gangguan tuan-tuan dengan dos rohani yang kita masuk itu, dia mesti ada orang yang mempunyai kepakaran dalam bidang itu. Sebab itulah ini yang saya selalu pesan kepada perunding-perunding, kepada perawat-perawat. Bila mereka nak jadi perunding, nak jadi perawat, ilmu ni mereka perlu kuasai. Kalau tidak, kesian kepada pesakit. Sebab apa? Mereka tidak tahu apa solution yang perlu dibuat. Jadi saya beritahu tadi, maknanya jangan sehari 2 hari itu kita terus kata benda tu tidak balas. Sekurang-kurangnya 7 hari. Kalau berlaku 7 hari, tidak balas macam tu, kurangkan dos dia. Kemudian berlaku juga apa patut buat, selang-selang. Kemudian selepas 21 hari, jika ada tindak balas juga, okey, itu tidak menjadi masalah. Sebab nanti kita akan masuk fasa kedua, boleh datang jumpa saya, kita akan bagi fasa kedua. Sebab fasa kedua nanti tuan-tuan dah tak guna dah produk ni. Fasa kedua kita dah tak rawat benda ni dah. Kita akan rawat sistem yang kedua iaitu pada rumah tuan-tuan dan perempuan. Kemudian yang kedua pun tindak balas dia kuat, kita akan masuk pada amalan bersanad. So kita dah sediakan solution kepada tuan-tuan dan perempuan. Asalkan tuan-tuan nak rawat. Dan ada lagi satu benda yang saya nak maklumkan. Kalaulah kurang 1 hari pun ada tindak balas, apa solution lain yang kita boleh buat? Macam semalam ada seorang pesakit saya tu, agak teruklah juga. Disebabkan kerana pertama dia tak vaksin. Bila dia datang jumpa saya, dengan anak dia siap muntah-muntah, sebab tu saya kata, kalau anak tu tak ada perempuan teruk, tak boleh datang pusat rawatan. Tak payah bawa datang pusat rawatan. Minta yang sihat datang sebab saya nak bagi penerangan. Kalau orang sakit teruk, tuan-tuan bawa menyusahkan pesakit. Menyusahkan tuan-tuan, saya dipahamkan di Batu Cave, Cik Amir. Sampai ada yang jadi histeria. Jadi kalau tuan-tuan bawa ke tempat saya, tuan-tuan harap saya boleh pulih, takkan selesai. Sebab jin itu bila dah bertapak, berjalan dalam tubuh badan kita, dia bukan nak keluar macam tu. Percayalah. Tuan-tuan pergilah mana-mana pusat rawatan, tuan-tuan jampi, dia akan jadi histeria. Balik minggu depan datang, jadi. Balik minggu depan jampi, jadi. Takkan selesai. Jadi kenapa kita buat benda yang sama? Saya tak buat kaedah macam tu. Bagi saya, kalau orang kena histeria, sebab tu saya pesan, kalau kena histeria, jangan baca apa. Kalau nak baca boleh, tapi orang tu akan meronta-ronta. Patutnya bila kena histeria, apa kita buat? Kita ambil petua apa yang diajar oleh guru kita. Kita bagi dia sejuk. Sebab apa? Sebab jin tu panas. Kita bagi dia mandi ke, bagi dia minum air ke, bagi suasana. Jadi barulah dia tak meronta-ronta. Jadi itu kaedah. Allah bagi kecerdikan kepada kita. Kenapa nak lawan dengan jerung, kita terjun dalam laut? Sepatutnya kita tarik jerung naik di atas. Tuan-tuan takkan menang lawan dengan benda halus. Kalau tuan-tuan duk asyik nak jampi, perubatan itu macam orang yang ada dekat luar sana. Jadi buang masa, pimai-pimai tantu. Jadi saya tak mau macam tu. Sebab itu saya kata kebanyakan yang datang jumpa saya ni, kebanyakan yang dah pergi rata-rata tempat. Jadi pergi dulu kat mana tempat, kalau dah tak boleh nak buat juga, datang insya-Allah saya akan cuba bantu sebab saya sudah menyediakan rel kepada tuan-tuan dan perempuan hasil daripada kajian saya. Walau bagaimanapun, kesembuhan mutlak itu saya serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab kita bukan Tuhan yang menentukan. Allahuakbar. Okey Ustaz, yalah. Batu Cave semalam ada 2 kes, satu histeria, lagi satu hampir dia nak jadi histeria lah. Tapi yang histeria tu saya dah suruh dia duduk keluar sebab saya dah tanya siapa yang ada masalah histeria, tak sedar diri tiba duduk di luar pusat rawatan. Jadi bila dia keluar pusat rawatan dia dah mulai histeria. Jadi sebelum tu saya dah larang ahli keluarga, kita jangan ruqyah apa-apa, jangan baca apa-apa, bawa dia kalau ada tuala, basahkan tuala tu bagi sejuk anggota badan dia, terutama sekali bahagian kepala, bahagian muka, bahagian tengkuk, bagi dia sejuk. Tak payah baca apa-apa. Itu kaedah yang sebenarnya. Bila kita baca, bantannya jin yang dalam tu baca balik pada kita, dia cakap bacaan kita salah, lagi masalah.
Okey. Kita termenung. Kita termenung pula kat situ. Jadi dia kebanyakan pesakit kita kena educate, kita kena ajar dan didik apa nak buat selepas tu. Jadi saya rasa kita buka Cik Ahmad Muhammad Atori, ada apa persoalan Cik Muhammad? Assalamualaikum Ustaz dan Cik Aminuddin. Ini orang lama dengar, Orang lama. Ya? Orang lama. Jadi macam ni Ustaz. Saya ni kena gangguan ni dah lama. Lebih kurang 8 bulan lebih lah. Dan saya pun dah hubungi Ustaz. Dan Ustaz pun dah scan saya. Saka 50%, sihir 60%. Dan saya dah gunakan produk rawatan asas yang lama. Iaitu Aura Bidadari, sabun dan juga DRQ3. Dan saya habis menggunakannya pada 28 bulan 12 hari itu. Cuma sekarang pertanyaan saya, gangguan tu kurang tapi masih ada. Sekali dia datang. Kemudian yang kedua, saya perlukan buat semula produk yang baru ataupun saya perlu meneruskan untuk peringkat seterusnya. Terima kasih Ustaz. Okey, terima kasih kepada Cik Muhammad Atori. Okey, kalau Cik Muhammad Atori nak yang terbaik, bagi saya mula balik daripada awal. Sebab bila mula balik daripada awal, dia proses dia sama aja. Kalau kita nak pergi ke stage yang kedua, peringkat yang kedua, persen yang ada pada kita tu, persen tu masih tinggi. Jadi kalau nak buat rawatan rumah, dia tak cantik. Kalau dulu rawatan rumah, bila saya nak buat, saya kena pastikan saka dan sihir itu average lebih kurang 40 sehingga 30% baru kita buat fasa kedua. Tapi kalau saya belum lagi buat double scan Ustaz. tak apa je. Tak apa. Jadi sekarang ni kalau nak ikut kaedah saya yang baru, lebih baik follow je daripada awal, lagi senang. Sebab kalau kita nak ambil, sebab yang dulu tu kalau kita nak ambil, dulu saya hanya jampi guna terapi 14. Sekarang ni saya guna terapi 21. Jadi saya dah tak tengok kaedah yang lama. Kalau kaedah yang lama tu maknanya kena mula daripada kosong. Kalau tidak, nanti untuk pagar rumah tu dia takkan follow kaedah 14. Dia kena follow kaedah 21. Jadi kerja tu dia jadi panjang sikit. Jadi saya nasihatkan guna konsep kaedah yang baru. Ianya lagi mudah. Okey, boleh. Terima kasih Ustaz. Ya, sama. Okey, Cik Muhammad, terima kasih, harap dapat penerangan ringkas daripada Ustaz tadi. Faham Cik Muhammad? Ada apa-apa persoalan daripada pesakit lain? Sikit lagi nak dapatkan produk baru tu saya melalui WhatsApp grup yang ini ataupun nanti boleh hubungi saya boleh. Sebab rekod Cik ni boleh. Tak ada masalah. Sama ada nak dipendang pun boleh, nak dibertukar pun boleh. Itu tak jadi isu. Yang penting produk tu kita dapat di 2 tempat ni aja. Orang lain dah tak jual lagi. Sebab apa? Sekarang ni Ustaz fokus hanya HQ Darul Ruqyah saja yang boleh dapat alat bantu. Dah tak ada lagi ke ejen, ke stoki dan sebagainya. Kalau saya terus direct ke Batu Cave boleh dapatkan produk tu ya? Boleh insya-Allah. Nanti saya postkan. Okey Ustaz, ni ada yang bertanya, okey. Boleh ke produk Ruqyah ni kita postkan, tak ada ke dia melangkah ke, kalau kita buat posting kan kita takut postman termelangkah ke dan sebagainya. Itu satu persoalan lah, dia orang nak dapat pencerahan lebih lanjut. Okey Ustaz. Okey, bagus soalan tadi. Sebenarnya bila kita dah jampi pada produk ni, kalau orang yang ada gangguan, dia tengok produk pun tak boleh dah. Apatah lagi nak minum, tengok produk pun dah tak boleh dah. Jadi, atas dasar itu, saya menggunakan kepakaran yang ada pada saya, bagaimana untuk saya tutup jampi itu, kalau langkah dan sebagainya, dianya tidak menjadi isu. Jangan ianya terbuka. Tudung tu terbuka, bila kita langkah tu dia akan jadi masalah. Samalah juga macam kita nak buat air untuk mandian. Nak buat air untuk mandian, boleh tak produk ini dititis dalam tandas? Jawapan dia boleh. Cuma yang tak boleh tu kita membaca ayat Al-Quran. Dan satu lagi saya nak ingatkan, kalau dapat masa proses buat air untuk minum dan mandi, tuan-tuan dan puan-puan tak perlu nak baca apa-apa ayat. Tuan-tuan memadai baca bismillah dengan selawat cukup. Sebab apa Ustaz? Sebab bila tuan-tuan membaca ayat Al-Quran yang tidak ada ijazah, bila tuan-tuan jampi dalam itu, maknanya tuan-tuan sedang top up zikir.
yang saya dah baca, tuan-tuan topak. Itu akan mengurangkan keberkesanan rawatan saya. Jadi kadang-kadang orang dia pandai-pandai, Cik Amirul. Maknanya dia baca Yasin pun dia nak bubuh dos dia. Saya kata kalau macam tu lebih baik buat sendiri. Tak payah ambil kepakaran saya. Jadi maknanya itulah benda yang kita nak kena jaga. Yang disebut dengan faktor kemasukan gangguan dalam tubuh badan kita. Sebab ada orang pakai ubat saya bagus tapi masih mengamalkan ayat-ayat amalan yang entah berantah dia ambil. Ambil daripada TV, ambil sana. Dia dah amalkan. Akhirnya berlakulah tindak balas yang kuat. Jadi kalau nak buat amalan apa-apa pun dalam tempoh rawatan ni, stop amalan-amalan yang tuan-tuan ambil tu memadai dengan baca Al-Quran. Orang kita ni pelik, Quran tak dibaca. Zikir-zikir entah apa-apa kita buat. Ini yang pelik, tuan-tuan. Kalau benda hak saya cakap ni salah, tuan-tuan tolong tegur. Saya nak suruh tuan-tuan baca Al-Quran, bukan ambil zikir-zikir tertentu yang mana zikir itu tidak ada ijazah. Kadang-kadang ianya main peranan yang sangat dahsyat, kita tak tahu. Kita duk kata salah kalau ustaz baca zikir. Baca zikir tu tak salah, prioriti itu salah. Sebab apa? Sepatutnya yang kita baca Quran. Tapi Quran kita tak baca. Kita ustaz-ustaz bagi zikir kita main baca. Sedangkan kita tidak tahu tahap gangguan dalam tubuh badan kita. Bukan bacaan kita salah, tapi cara kita membaca itu ataupun mengambil kaedah itu yang tidak tepat. Jadi saya perbetulkan balik kaedah saja. Supaya dengan benda macam itu, saya senang untuk diagnosis kes tuan-tuan dan perempuan. Kalau sekiranya tuan-tuan buat macam-macam, tuan-tuan ambil produk dengan saya. Dalam masa yang sama, tuan-tuan beli pula produk bidara daripada luar. Pakai minyak wangi yang dijampi daripada luar. Akhirnya berlaku pertembungan. Kita ni pula, asalkan kalau jampi, semua kita nak beli. Tuan-tuan bayangkan, kalau tuan-tuan pergi klinik, pergi ambil ubat dekat 10 klinik, tuan-tuan makan semua ubat tu. Agak-agak selesai masalah tak? Tak selesai. Saya kata buat satu-satu. Kalau nak buat dengan saya, buat dengan saya. Beri peluang kepada saya untuk rawat tuan-tuan 3 fasa tadi. Badan, rumah dengan amalan. Kalau tak lega, tuan-tuan boleh pergi tempat lain. Jangan campur. Bila tuan-tuan campur itu, dia jadi masalah. Kadang-kadang tuan-tuan tak campur alat bantu ataupun ubat saya. Tapi tuan-tuan campur amalan. Lepas tu tuan-tuan kena stop amalan-amalan yang tuan-tuan tak tahu sumber daripada mana. Stop. Tapi kalau amalan contoh lepas mayang, tuan-tuan duk buat istighfar, itu tak apa, jalankan. Tuan-tuan duk baca maksurat, itu jalankan. Kalau manzil tu tinggi sikit. Kalau zikir hizib bahar sebagai contoh. Benda tu semua panas sebab dia tinggi. Jadi benda-benda zikir yang kuat-kuat ni, tuan-tuan jangan anggap tuan-tuan mampu untuk baca. Saya takut nanti berlaku tindak balas. Tuan-tuan akan kata apa, tindak balas kuat sangat. Padahal tuan-tuan yang baca amalan. Jadi kalau kita nak fair, jangan baca apa-apa. Tuan-tuan hanya buat yang asas dulu. Jadi senang untuk kita pantau tuan-tuan punya tahap kerohanian ataupun tahap gangguan tuan-tuan dan perempuan. Ya, Ustaz, ada soalan lagi mengenai sekiranya pesakit itu pernah buat rawatan di luar dengan kaedah yang berbeza dengan Darul Ruqyah, perlu tak mereka memutuskan kaedah rawatan di luar terlebih dahulu? Ataupun dia terus guna aja alat bantu? Sebenarnya paling baik dia guna teruslah. Sebab kalau lah contoh, saya bagi contoh, kalau sekiranya saya nak matikan kaedah mereka, contohlah, saya kena kaji balik berapa tempat yang dia pernah pergi. Katalah sepanjang dia sakit dengan saya 20 tempat. Bayangkan 20 tempat. 20 tempat, satu tempat ambil masa untuk batalkan iaitu 14 hari kena buat mandian saya. 14 hari Cik Amir darat dengan 20 tempat. Itu satu. Ya, niat nak kena batalkan. Jadi kerja tu dia jadi banyak. 8 bulan Ustaz. 8 bulan kerja tu jadi banyak. Sebab itu saya punya cadangan terus sahaja pakai ubat saya, rawat dulu gangguan asas. Lepas gangguan asas tu kita ada lagi satu rawatan khusus. Rawatan khusus tu baru saya akan perdetailkan. Macam borang ni, ini maknanya ini scan umum. Lepas 3 fasa kita akan buat scan khusus. Scan khusus tu yang borang scan yang banyak tu. Itu maknanya scan khusus. Jadi untuk scan khusus tu dia ada fasa dia pula. Inilah yang dinamakan kepakaran hasil daripada penyelidikan kita. Kita tak mau orang tu bila boleh baca jampi ya terus kita serah diri kat kita. Agak-agak Cik Amirul, dia kata saya ni belajar kedoktoran. Kita mau ke serah diri kita untuk buat operation?
Tak ada. Dia fikir sendirilah. Kita senang-senang ni serah kepala bagi orang jampi. Sedangkan kita tak tahu dia tu belajar daripada mana. Kadang-kadang yang dijampi itu bukan dia, benda hak duduk dalam tubuh badan dia. Sebab itu kita kena hati-hati. Pastikan kalau pusat rawatan tu, pastikan dia ada tauliah, pastikan dia ada pengiktirafan. Sebab apa? Sebab menjadi kewajipan pada kita. Mencari yang halal itu wajib. Bukan boleh buat main-main. Kadang-kadang ada orang kata, Ustaz, saya ni tak tahu lah pusat rawatan tu betul tak betul. Kita sekarang ni ada internet. Kita ada jabatan agama. Kalau kita nak kahwin, bolehkah kita kahwin sesuka hati kita? Tak boleh. Kena pergi jabatan agama. Kita kena tahu. Boleh ke tak boleh. Macam sekarang kita ada Gapima. Boleh rujuk. Rujuk dengan saya kan di pusat rawatan. Ustaz, saya nak tahu pusat rawatan yang disenaraikan. Bagi tahu saya. Saya akan bagi Gapima. Gabungan Perubatan Islam kan. Kita ada senarai kita. Boleh pergi. Kalau tak lega tu bukan urusan saya. Tak lega tu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena tengok kepakaran orang untuk kita merawat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya hanya nak bantu tuan-tuan memudahkan urusan daripada tuan-tuan yang nak berlayar di lautan yang luas ni. Kita tak tahu. Kalau tuan-tuan nak cari sendirilah, banyak kerja. Jadi saya dah buat satu formula. Lepas tu saya namakan SOP rawatan. Siapa yang ikut kaedah saya ini, tuan-tuan dan puan-puan, walaupun dia tidak boleh sembuh 100%, paling tidak dia ada ketenangan dalam dia menguruskan kehidupan dia. Wallahualam. Okey Ustaz, kita ada masa 9 minit lagi. Saya harap ada pertanyaan daripada pesakit lain. Sebab saya akan tutup majlis soal jawab bersama pesakit di tepat pukul 9 malam. Okay, ada siapa yang nak mengupakan apa-apa soalan? Lagi satu je Amirul, saya nak maklumkan sikit kan. Macam semalam contoh kan. Jadi saya suka juga sebab saya turun padang. Saya tengok semalam kan, ada kumpulan yang gangguan dia kuat. Ada 3-4 orang satu grup, satu keluarga lah. Gangguan kuat Cik Amirul. Gangguan sangat-sangat kuat. Tapi saya tengok bila ambil produk, bayangkan 3 orang, 4 orang, dia ambil produk hanya satu. Tak cukup Satu Ustaz. set. Sedangkan semua tu bekerja. Satu set. Tak apa lagi. Satu set. Lepas tu satu set tu pula Cik Amirul bahagi 2. Hanya ambil sesi pagi saja, petang tak ambil. Oh. Jadi saya kata kat mereka, kalau kita ni bekerja, jangan sayang duit. Satu. Yang keduanya, kalau nak rawat, fokus. Katakan kalau nak rawat seorang ni, rawat yang tu dulu. Janganlah kongsi 4 orang sekali. Nanti kalau habis, dia jadi payah cerita. Nak main beli pula, dia jadi panjang cerita. Jadi bila kita nak buat rawatan, jangan, kadang-kadang orang tak ambil kira Cik Amirul, nak berulang alik tu. Adik. Jadi, dia macam ni lah. Saya selalu bagi tahu kan. Kalau kita nak buat satu benda, kalau boleh ambil kira kos. Nak berulang alik tu satu kan. Takkan saya duk fikir kan, penyakit yang seteruk ini dengan harga 250 kan, adakah ianya satu benda yang mahal? Sedangkan saya buat PhD tu bukan harga RM1 2, RM100,000 habis. Jadi maknanya cuba kita fikir benda-benda yang macam tu. Kalau macam saya dulu sampai dah nak kena potong kaki, RM200,000 saya habis duit. Maknanya apa tahu? Maknanya kesihatan ni tak ada nilai. Kan Cik Amirul, kita nak cek jantung. Cek jantung saja pun berapa? Ratus. Kan? Tambah dalam bab rohani, bab gangguan ni. Sebab orang duk nampak macam ni. Orang duk nampak, oh orang lain boleh bagi free. Boleh bagi free sebab dia tak pakar. Dia tak mengaji, tak apalah. Kenapa kita nak samakan dengan orang yang mengaji? Sebab tu saya, contohlah bila dia datang, dia tahu Ustaz, saya ni tak ada duit. Bila tak ada duit, saya akan bagi cara tak ada duit. Saya kata hari Khamis mana Jumaat, saya buat ayat penawar. Ambil ayat penawar tu, free buat. Kalau ada rezeki kamu, akan ada kesembuhan. Kita mudah ke orang nak buat. Tapi kalau semua orang kita nak bagi free, dia akan menjadi masalah. Air kosong pun sekarang ni 20 sen aja Irul. Dan masa tandas pun 30 sen. Pasal apa kita tak kata benda tu orang kira pula. Jadi benda-benda macam tu saya fikir kalau kita sayang dengan kesihatan rohani kita jaga. Saya punya prinsip mudah ya. Saya menyediakan platform untuk tuan-tuan dan puan-puan nak pilih mana yang sesuai untuk tuan-tuan. Tuan-tuan tak tahu, tuan-tuan tak ada bajet, bagi tahu apa yang tuan-tuan rasa tuan-tuan ada bajet. Ni saya bagi zikir. Saya kata, kalau tak larat, buat zikir bismillah 1 juta. Dia mula termenung. 1 juta Ustaz. Nampak?
Maknanya bagi zikir tak boleh buat, bagi apa tak boleh buat. Kalau tak boleh buat macam tu, saya rasa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lah. Ya, Itulah betul. zikir yang terbaik untuk dia pun. Okey, kita ada masa 5 minit lagi. Ada siapa nak bertanyakan soalan pada Ustaz? Ini kata-kata dapat bertemu secara maya ni. Bertemu juga ataupun dapat bersembang. Akak Asna tolong on mikrofon. Akak Asna Ismail tolong on mikrofon. Assalamualaikum Datuk Seri dengan Cik Ahmed. Terima kasih. Waalaikumsalam. Saya nak confirm, nak pastikan lagi sekali lah apa cara-cara, takut lagi tersilap pula kan. Okey. Apa cara minum tu, kita minum dulu baru kita mandi. Ya. Minum, mandi, baru sapu. Minum dulu lepas tu mandi baru sapu. Ya. Kalau apa macam waktu subuh tu, sebelum subuh kita mandi tak apa kot? Kan macam mana? Dia macam ni, dia paling baik dia kita buat itu kalau kategori pagi ni, maknanya masuk azan tu kita boleh buat. Kalau sebelum daripada azan subuh tu, dia masuk yang rawatan malam. Sebab kita ada period dia, kita ada waktu dia. Waktu dia maknanya masuk sahaja azan subuh sampai sebelum masuknya waktu asar itu di kategori pagi. Masuk saja waktu asar sampai sebelum waktu subuh. Macam tu lagi senang. Kita kena minum dululah. Ya, minum dulu. Minum, kena terus buat mandian. Jangan kita minum, lepas tu pergi buat kerja lain. Dia tak fokus. Minum, lepas tu kita terus mandi, lepas tu kita terus buat sapuan. Yang ni kena hati-hati sebab benda halus tu dia akan kacau konsentrasi kita. Kadang-kadang bila kita buat, kita minum, lepas tu kita pergi tengok drama Korea dulu sejam. Lepas tu nak pergi mandi pula. Lepas tu nak pergi sapuan pula, tak cantik. Sapu pun kena ikut tertib. Dia sebenarnya konsep dia macam kita ambil wuduk lah puan. Maknanya tak boleh sesuka hati kita basuh kaki dululah. Hari ni rasa seronok nak basuh kaki dulu. Tak boleh. Mesti kena ikut tertib. Sebab tu ubat ataupun alat bantu saya dia kena ikut tertib. Sebab apa kena ikut tertib? Sebab ada sebab musabab dia. Kalau dalam Quran pun dia kata mesti kena minum dulu baru mandi. Tapi ada kaedah kadang-kadang saya buat mandi dulu baru minum. Sebab apa? Ada sebab-sebab dia. Kadang-kadang ada orang saya tak bagi minum. Saya kata sapu je. Ada sebab musabab dia. Dia bergantung pula pada karakter jin yang ada dalam tubuh badan. Sebab jin ni kadang-kadang ada jin Islam bila dia minum air penawar dia jadi kuat. Sebab itu vitamin dia. Jadi kalau jin Islam kita tak boleh guna konsep minum. Dia ada cara dia yang tersendiri. Jadi itu yang disebut dengan kepakaran seseorang dalam menentukan. Sebab itu kadang-kadang saya kesian pada pengamal. Pengamal-pengamal yang duk jadi pengamal ni dia orang tak tahu nak diagnosis kes. Bila orang datangnya terus jampi. Orang datang terus jampi. Jadi kemahiran tu tak ada. Jadi apa yang saya syorkan supaya ilmu ini semua orang boleh dapat. Upgrade ilmu ini. Sebab kita bukan nak cari makan. Kita nak bantu orang dengan kepakaran yang kita ada. Jadi Puan Hasnah boleh ni lah nanti kalau ada apa-apa boleh tanya adalah WhatsApp pun boleh. Okay, kita ada masa 2 minit saja lagi. 2 minit saja masa ada. Kita tak boleh lajak pukul 9 1 minit. Saya stop pukul 9. Ada 1 minit setengah. Ada siapa soalan lagi? Terima kasih Ustaz dengan Cik Ahmed. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey Ustaz. 1 minit setengah Ustaz. Buat rumusan pada malam ini Ustaz. Sebelum kita tutup majlis. Okey, terima kasih kepada pesakit-pesakit, terima kasih kepada Cik Amir, terima kasih kepada isteri saya, Puan Nur Aisyah. Saya harap dengan tuan-tuan dan puan-puan ikuti program ini menunjukkan kesungguhan tuan-tuan dan puan-puan untuk mendapatkan ilmu perubatan ini dan anggaplah bahawanya penyakit ini merupakan satu ujian yang Allah nak bagi syurga yang luar biasa kepada kita. Jadi jangan pernah rasa terbeban dengan penyakit ini kerana penyakit yang Allah bagi ini sebab Allah nak bagi satu ganjaran yang luar biasa. Wallahu a'lam. Okey, lagi satu saya nak tambah di sini, apa saja masalah dan persoalan kita boleh kemukakan dalam grup WhatsApp. Jangan malu nak bertanya dan jangan anggap bahawa soalan yang tuan-tuan dan puan-puan kemukakan itu adalah soalan yang bodoh. Kita jangan anggap begitu. Apa permasalahan kongsi, nanti Datuk Seri akan beri ulasan, kaedah dan sebagainya. Sebab apa? Mungkin soalan yang tuan-tuan beri pada ketika dalam grup WhatsApp tu akan memberi manfaat kepada ahli yang lain. Itu kita dapat kebaikannya di situ. Jadi sebelum kita tutup majlis pada malam ni, kita tutup dengan majlis tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa
Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz dan juga Puan Nur Aisyah dan juga kepada pesakit-pesakit. Mulai sekarang, apa saja persoalan harap dapat kemukakan terus di dalam grup WhatsApp. Saya dah buat grup WhatsApp, Datuk Seri pun ada, semua ada dalam tu. Tanya apa jua soalan, sebab apa dalam grup WhatsApp ni priority. Dia kalau bank ni priority, dia terus pergi ke kaunter. Sekarang ni dalam grup WhatsApp ni priority, Ustaz akan jawab persoalan tu terlebih dahulu dalam grup WhatsApp. Jadi grup yang mana tak ada dalam grup ni, mungkin dia punya WhatsApp mengambil masa 2 atau 3 hari. Ambil kesempatan, tanyakan apa jua soalan, permasalahan. InsyaAllah kita sama-sama share permasalahan, kita sama-sama dapat ilmu untuk kebaikan sehingga untuk badan apa ni tu, sihat tubuh badan kita, meneruskan amal ibadah kita. Saya tutup semua sekali. Terima kasih semua sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.